Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pertama kali, iaitu welcome to DAC 11603, iaitu Civil Engineering Material, daripada saya Dr. Nurul Huday binti Abdullah. Hai semua, apa khabar? Okey. So, untuk slide ini saya akan terangkan berkaitan tentang our subject, this subject. So, mari kita tengok Okey, saya terangkan berkaitan tentang lecture plan dulu. Di dalam this course, iaitu DAC 11603, pastikan course yang adik-adik ambil ni adalah Civil Engineering Material dan kod yang betul. Nama saya lah ni. Saya adalah pengelaras bagi di subjek Dr. Nurul Huday binti Abdullah bagi section 1, 2, 3, 4. Dan untuk makmal saya akan ambil untuk bagi section 1 dan juga 2. Bagi section 1 saja. Okay, next Dr. Nohayati akan mengajar bagi section 5 dan juga 6. Haji Amir Han bin Suwandi akan mengajar bagi section 7 dan juga 8, dan Dr. Muhammad Azim akan mengajar bagi lab makmal, iaitu bagi section 3 dan juga 4, dan teknologis Aslila Abdul Kadir, Puan Aslila lah Okey, akan mengajar lab bagi section 2. So saya akan ambil section 1 lah bagi lab. Yang mengajar kelas kuliah, saya akan mengajar bagi section 1, 2, 3 dan 4. Okey, this subjek ini ditawarkan pada semester 1 tahun 1 lah. Okey, dan ini adalah 3 kredit. Di dalam ini juga kami di dalam subjek ni 2 jam lecture, kuliah 2 jam, dan juga laboratory adalah 3 jam lah. Okey, ini adalah CLO yang patut adik-adik course learning outcome, apa hasil dapatan selepas adik-adik belajar di antara semua subjek ni. So apa yang adik-adik dapat lah. CLO pertama adalah apply the types of construction materials. So adik-adik boleh aplikasikan dan mengetahui macam mana cara pengaplikasian teknologi dalam civil engineering material lah. Okay, next adalah demonstrate the civil engineering material testing according to, dan adik-adik laksanakan makmal ini dan buat video dan sebagainya. Ini adalah CLO kedua. Itu adik-adik masuk makmal kan. Okay, CLO ketiga pula recommend suitable civil engineering material and technology according to the sustainable building requirement. So ini adalah CLO ketiga. Ini kita tekankan di dalam our project lah. So mari kita pergi one by one. This is the lecture mapping of the course outline. Boleh tengok di sinilah, dan ada transfer skill ada di dalam kita punya course ini adalah problem solving and scientific skill, dan juga communication skill. Alright. Next, okay, di dalam kita punya course ni, dalam bidang kita civil engineering material ni, chapter yang pertama kita adalah chapter iaitu semen. Ni kita akan belajar lah chapter yang pertama. Okay, ni adalah laboratory yang kita patut kena buat, iaitu MB01, dan yang masih sama sebelum masuk ke makmal, adik-adik kena tahu apakah kaedah-kaedah keselamatan sepanjang makmal kita ni. Okay, yang kedua, chapter yang kedua adalah aggregate. Aggregate ni, dalam aggregate ni juga ada, boleh lihat kat sini lah dalam aggregate juga ada lab juga, iaitu sieve analysis for fine aggregate dan also for coarse aggregate lah. Alright, next chapter 3. Chapter 3 pula adalah concrete, iaitu di sini kita akan belajar water cement ratio, yang mana yang terbaik, macam mana kita tahu macam mana kita nak buat slump test, macam mana kita nak buat compressive test dan sebagainya. Di dalam ini ada juga lab, iaitu concrete mix design, slump test, strength dan sebagainya dalam MB04. Next adalah chapter 4. Chapter adalah brick dan brickwork. So ini adalah classification of brick, macam mana, dan dalam ini juga ada lab, iaitu MB06, iaitu density, water absorption, compressive strength of a brick. Next adalah chapter yang kelima, wood, okay, kayu. Yang keenam adalah steel. Yang ketujuh adalah building material. Tujuh ni adalah kita punya projek lah. So kita akan sentuh berkaitannya semasa this is your project lah. Okay. Okay, di dalam kita punya bidang kita, dalam kita punya kursus ni, kuis kita adalah kuis. Kita akan dia akan tekankan CLO kosong adalah 5 markah.
keseluruhan. Test adalah 20 markah. Test 1, test 2 lah. Test 1 10 markah, test 2 10 markah. Next adalah laboratory demonstration interview. Okey, 10 markah juga. Okey, ni maksudnya laboratory, nanti saya akan terangkan lah. Okey, laboratory report pun 6 markah. Okey, dan laboratory video, kita kena buat video 4 markah. Next adalah project report. Okey, project report ni projek yang saya katakan tadi itulah chapter 7 tadi. Ni adalah 10 markah. Next adalah project presentation adalah 5 markah. So total bagi continuous assessment adalah 60 markah. Okey. Kat sini ada boleh tengoklah face to face dan face to face apa semua ni lah ya. Okey. Kalau ada tengok kat sini, ini adalah final exam kita adalah 40 markah. So kena score betul-betul. Pastikan final score continuous assessment pun score. So pastikan dapat A untuk di subjek. Okey? Janji okey. Bagus. Okey, apa yang kita rujuk di dalam ni adalah modul lah. Modul bagi concrete technology workshop material engineering lah. Okay, next this is the reference. So and then ni adik-adik mesti kena wajib hadir lah, dan tak boleh kurang kehadiran tu less than 80%. Setiap apa yang pensyarah-pensyarah berikan kerja rumah ke apa ke untuk hadir secara Google Meet ke apa ke kan. So pastikan hadir. Dan this is lecture plan for 3 Oktober lah. Alright. Okay, my planning for this subject lah di AC 11603 Civil Engineering di dalam saya punya session 1, 2, 3 dan 4 lah. Okay, quiz, pop quiz kita akan laksanakan sebanyak 5 markah. So ini this is tarikh ni adik-adik kena simpan, masukkan di dalam diary. Due date quiz chapter 1 week yang kedua you kena hantar 18/10. Quiz 2 chapter 2 kena hantar pada 22/11. Okay, chapter 3 quiz 3. So 16 bulan 11. Nanti kita akan berikan arahan untuk setiap chapter-chapter ni lah. Okay, quiz yang keempat juga chapter 4 kena hantar sebelum 30/11. Quiz yang kelima pun ini juga you kena hantar. So adik-adik kena simpan this date dan masukkan dalam diary. Buat ni lah reminder. Kena buat this quiz untuk dapatkan markah yang bagus. Okay, score dulu. Okay, test 2. Test 1 dan test 2. Test ialah 20 markah terbahagi kepada test 1 dan test 2. Test 2 ini adalah chapter 1. Kita akan cover chapter 1, 2 dan 3. Okey, 10 markah. Ini adalah tarikh cadangan kita. Okey, pada minggu yang ke-6, 18 November 2021, hari Khamis, 8.30 hingga pukul 9.30. Okey, dalam this test ada part A, objektif, 20 soalan. Dalam tu 20 markah lah. Dan juga subjektif 20 markah. So studylah chapter 1, 2 dan juga 3. Kena set this time terus. Date tu kena set betul-betul. Okey, test yang kedua adalah chapter 4 hingga ke chapter yang ke-6. Okay, 10 markah juga. Okay, pada minggu yang ke-11, 23 Disember, set your time. Thursday 8.30 hingga pukul 9.30. Dan dalam test yang kedua ni juga ada part A dan juga part B. Part A objektif 20 soalan merangkumi 20 markah dan subjektif 20 markah. Okay, so next kita pergi ke laboratory demonstration dan interview. Okay, lecturer will evaluate your laboratory session and will interview the student every session. So daripada sini kita akan tengok dan kita akan berikan markah adik-adik. Dan all student must prepare the basic knowledge before lab session and make sure print out the lab sheet. Lab sheet ni kena print out. Dan adik-adik kena study video-video yang telah dibekalkan sebelum masuk, dan pengagihan plan your punya team tu lah nak buat macam mana yang ni, macam mana nak buat kan. Okay. Then the laboratory session by rotation every week and every group experience. Last week mestilah kena ajar orang yang contoh dah buat the wicket test, di online pula buat wicket test next, awak kena ajar orang buat wicket test tu. Dan orang yang nak belajar wicket test tu kena pergi menonton orang pernah buat wicket test tu. Macam gitu. So kena tahu kaedah-kaedah dan belajar daripada pengalaman video-video yang telah diberikan oleh pensyarah masing-masing ya. Okey, adik-adik, ini adalah pengagihan combination lab. Setup satu lab tu ada kita combine supaya adik-adik
supaya adik-adik boleh selesai dengan awal lah. Okay. So siapa yang buat MB01, dia akan compare dengan dia akan sekalikan buat pada hari yang sama, you kena buat MB05. So dalam sebelum you dah dapat jadual tu kan, so you kena study this experiment. Okay, this experiment you kena study sebab you akan buat pada hari yang sama. Okay, MB02 juga dia akan combine dengan MB03. So ini adik-adik kena study lah for this experiment lab sheet tu, kena study. Okay, dan juga refer lah video-video yang telah saya ajar, MB04 dan juga MB06 bagi compressive strength concrete dan juga brick. Okay. Next, okay, this is the jadual, okay, cadangan jadual, okay, cadangan jadual yang kita telah tetapkan lah. Okay, so untuk grup 1, okay, grup 1 ada 2 orang, grup 1 kita akan masuk, grup 2 akan ada 2 orang masuk, grup 3 akan ada 2 orang masuk, iaitu akan buat MB01 dan juga MB05. Okay, next, contohnya minggu ke-8 lah, minggu ke-8. Kalau you all kena masuk awal, so masuk awal lagi. Okay, so ini get ready lah, kena study dah. Okay, grup yang keempat akan masuk 2 orang, grup yang kelima akan masuk 2 orang bagi buat MB02 dan juga MB03, iaitu shift tadi. Okay, grup yang ke-6, grup yang ke-7, 2 orang, 3 orang akan buat MB04 dan seterusnya orang lain pula. Pada next week pula, orang yang akan datang untuk buat makmal ni, grup 1 2 orang, grup 2 2 orang, grup 3 2 orang akan, maksudnya contoh ni Ahmad, ni Kalsum. Okey, contohnya grup 1 Ahmad bin Kalsum. Grup yang satu yang lain pula, contoh Chong, ni pula Riva. Grup yang satu juga, sebenarnya kalau ikutkan grup 1 ada 4 orang. Okey, Ahmad, Kalsum, Chong dengan Riva. Tetapi kita dah divide 2. So Ahmad dengan Kasum buat yang MB01 dan juga MB05. Okey, dan juga Kasum dengan Kasum pula dah. Chong dengan Riva dia akan buat untuk grup yang satu bagi eksperimen MB04. So dia bagi-bagikan lah, sebab tu saya kuningkan dan juga saya hijaukan. So next pula adalah ni pula Ahmad dan juga Kalsum. Macam gitulah. Kita panggil agihan dengan begitu sebab limit untuk masuk ke makmal hanya boleh separuh daripada kapasiti. Kalau full kapasiti 30 orang tetap. Namun begitu, disebabkan pandemik COVID, kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. So kita masuk hanya 15 orang saja, separuh daripada kadar kapasiti makmal tersebut. Okey. Okey, sama juga seperti yang lain. Ini adalah bagi section 1, ini adalah bagi section 2. Okey. Bagi section 3 dan 4 boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing lah. Macam contoh section 3 dan 4 tu adalah Dr. Azim. Dr. Azim akan terangkan bagaimana cara pengagihannya. Okey, ini adalah saya telah perincikan lagi siapa yang masuk pada minggu ke-8. Okey, contohnya ni minggu ke-8. Andai kata adik-adik kena masuk dah pada minggu yang ketiga, so adik-adik kena masuk minggu ketiga lah. So nanti saya dari masa ke semasa saya akan maklumkan siapa yang masuk dahulu. Okey, yang pertama ni grup 1. Contoh ni Afiq Afzal dengan Ahmad Adik Firdaus. Dia dah kena masuk untuk buat eksperimen MB01, MB05. Okey, pada minggu ke-8 lah. Ni contoh minggu ke-8 Kalau minggu awal lagi kena masuk awal lagi. Okey, next week seterusnya pula Alif Haika dengan Nur Tijani akan membuat eksperimen MB04, MB06. Okey, saya nak bagi tahu walaupun Alif Haika dan Nur Tijani tak buat makmal MB01 dan juga MB05, you kena tahu eksperimen ni sebab you kena buat report bersama-sama. Dan you kena you kena buat report sama-sama, you kena buat video juga sekiranya you telah dilaksanakan untuk buat video. Dan nanti kita akan ada sesi interview dan kami akan soal yang walaupun you tak buat, you kena tahu benda tu. Okey, faham Okey, dan ini adalah
MB02 dan juga MB03. Okey, MB02 dan juga MB03 dibuat oleh Afiq, Afzal dan juga Adib lah. Okey, dan video bagi kumpulan satu ni kena buat adalah Laboratory Safety and Equipment Demonstration. Boleh tengok contoh-contoh video yang saya buat tu, macam mana saya terangkan berkaitan ni. Dan equipment demonstration tu, you kena terangkan lah machine, contoh compaction machine tu. So, macam mana cara nak gunakan, apa dia punya modal dan sebagainya lah, terangkan. Okey, sama juga untuk kumpulan grup 2, iaitu Azizul, Mustaqim, Esta kena buat MB01, MB05. Yang Farah dengan Husna kena buat MB04 lah, seminggu seterusnya. Sama juga seperti kumpulan lain lah Okey, sorry, tadi section 1, sekarang ni section 2. Section 2 macam gini. Ini dengan Puan Nur Aslila lah. Puan Aslila. Ini pembahagiannya lah. Selepas pada section 2, minggu ke-5, minggu ke-8, 9, 10, minggu ke-11 adalah bagi section yang kedua. Namun begitu, sekiranya you all kena masuk bengkel ni awal, boleh masuk bengkel ni awal, so kita akan anjakkan ke depan untuk masuk ke bengkel inilah Ini adalah pengagihan video yang you all kena buat lah. Alright. Okey, di dalam laboratory report kita akan cover 6% daripada keseluruhan. Nampak sikit tapi ini yang akan menyebabkan you dapat A ke, B ke, C atau D. Okey, jangan dapat D lah, dapat A semua insyaAllah. Okey, di dalam report mestilah soft copy dan handwriting. Cover lab mesti dalam pink, kertas pink Okey, part A. Yang pertama akan ada lab report rubric assessment. So kena masukkan lab report assessment. Part B, lab video assessment rubric. Okey, nanti saya tunjuk Okey. Part B ni saya akan bagilah, cuma you masukkan nama. Okey, part B, lab demonstration, interview assessment rubric individual, every student one copy. So kena masukkan nama adik-adik di dalam rubrik ini. Kalau ada 4 student, so 4 copy dan masukkan nama masing-masing yang lengkap sekali matrik. Okey, dan adik kena masukkan student code etik. Okey, dan selepas itu dalam report mestikan ada teori, objektif, equipment, material, reagent, procedure, okey, data mestikan ada, analisis result ada, discussion mestikan ada, conclusion dan recommendation dan juga reference. Jangan sesekali meniru, okey? Jangan sekali meniru. Sebab meniru itu anda akan rugi, sebab bila dapat retake kita akan berikan markah separuh sahaja. Sayanglah, buat betul-betul. Okey? Okey, dalam report ni juga submission date dia a week after laboratory. So adik-adik dah contoh dapat Ahad ni dapat result dah. So untuk next week adik dah kena hantar dah lah ke dalam author kat group activities lab report. Submit kepada saya. Bagi section 1 doktor saya lah saya akan tanda. Section 2 Puan Asila yang akan tanda. Section 3 dan 4 Dr. Muhammad Azim yang akan tanda lah. Okey, mari saya tunjuk dulu lab report tu. Okey, lab report punya rubrik. Mari saya tunjuk sekejap ya. Okey, ini lab sheet arahan. Okey, saya terangkan arahan sedikit-sedikit lah. Okey, ini adalah arahan saya akan berikan di dalam author. Okey, memanglah kita ada 4 grup. Saya dah berikan 4 grup Saya dah asing-asingkan setiap grup. Understand each the experiment based on the given video dan data lah. So, kita ada video. So, adik-adik kena faham macam mana sebelum masuk makmal, kena study dulu video yang saya telah terangkan. Okay, right, laboratory procedure, data analysis, finding apa semua, dan dalam report mesti kena ada ni lah, baca kat sini. Okay, sorry, kita nak handwriting, so yang ni tak perlu ada. Okay, kita nak handwriting. Okay, tak boleh lebih daripada 15 pages lah kalau boleh. Dalam teori ni, ini yang you kena terangkan lah. Kena ada teori, objektif, prosedur, brief. Kalau nak dapat full mark, mesti kena baca yang ni. Pastikan briefly introduce eksperimen, mesti dah kena betul, fokus, apparatus tu kena gunakan apa, teori apa, standard test eksperimen kena ada flowchart dan juga kena ada gambar-gambar setiap tu. So, masa ada buat eksperimen tu kena ambil gambar dan terangkan secara flowchart lah. So, nampak sini dapat full mark 5 markah. Okey, data ni pula outline of finding, compare dengan result yang ada dengan teori lah. Ni 10 markah.
Result analysis, ni pula accurate statement dan result lab. Ini dia kata whether the result support hipotesis. Hipotesis you apa. So ia sebenarnya result ni mesti mematuhi apa yang objektif yang you telah tetapkan setiap eksperimen. Ni 12.5 markah lah, tinggi ya. Discussion pun sama, you can tengok yang ni apa yang dititik beratkan, 12.5. Conclusion recommendation 7.5 markah. Okey, dan reference mestilah sekurang-kurangnya 5 reference. So 2.5 markah. Okey, appendix ni kalau ada silakan. Documentation mestilah cantik lah. So total bagi report ni adalah 50 markah. Okey, report submission mesti kena ada berapa? Sebab kita ada eksperimen 6. So ada 6 report yang you kena hantar. Selepas settle, you kena hantarlah this report. Dan hantar ke dalam author website. Kalau lambat, potong markah. Okey. Dan adik-adik kena ada video, bawa video. Okey. Video tu, okey, saya akan terangkan sama juga yang ni. Dan hantar video tersebut sebelum minggu ke-11. Tak apa, nanti saya terangkan Okey, dah settle bagi report tersebut. So, saya tunjukkan rubriknya pula. Okey, di dalam rubrik tu, okey, cuba tengok kat sini sekejap. Okey, ini adalah muka hadapan. Muka hadapan, so masukkanlah nama kursus, uji kaji apa, section apa, grup daripada grup berapa, nama pensyarahnya siapa, pastikan nama pensyarah betul, ketua siapa, nama matriknya berapa, dan adik kumpulan yang lain lah. So ada 3 orang kan, tambah dengan ketua kumpulan. So masukkan nama matrik, apa semua, tarikh ujian semua, masukkan detail. Okey, next. Kat sini adalah part A, rubrik tu. So adik-adik kena tengok sini lah. Contoh adik-adik nak markah 5 markah. So pastikan adik-adik kena pastikan semua report adik-adik tu merangkum untuk 5 markah. Ini adalah rubrik. So macam mana kita tahu teori, objective procedure, mesti kena teori, mestilah kena explain dengan baik. Dan juga procedure tu mesti terangkan secara flowchart, figure atau diagram dengan terangkan satu persatu dengan past tense Okey, data ni pula mesti kena accurate, kena betul, graf pun kena betul dan sebagainya. Analisis result mesti kena betul, logik dan betul, dan unit yang betul, cara pengiraan yang betul, macam itu. Discussion ni terangkan secara accurate result dan sebagainya lah. Dan conclusion, terangkan keseluruhan conclusion tu dengan baik, relevan dengan apa yang ada. Tulislah balik result you balik semula supaya lebih jelas dan kita nampak. Dan reference mestilah kena lebih daripada 5 reference, dan kalau boleh tengok cara penulisan yang tadi. Okey, ini adalah lab report rubrik. Lepas tu ni lab video assessment rubrik. Ini pula tengoklah kat sini, kontennya kena bagus, originality, penggunaan bahasa, jangan bercampur bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kena bahasa Inggeris ke bahasa Inggeris je. Okey. Videografi, quality kena cantik dan kreatif. Boleh tengok kat sini kalau kita nak full mark lah. Alright. Okey, next adalah okey. Next adalah rubrik individual. Rubrik individual ni, ini adalah demonstration interview. So kat sini kita boleh tengok lah kalau nak participation adik macam mana, prosedur you buat tu betul ke, kaedah betul ke, dan safety you betul-betul mengikut kepada keselamatan yang ada yang telah ditetapkan, dan juga penggunaan equipment yang baik. So dapatlah full mark. So kena pastikan dah dapat full mark Dan ini hanya ketua saja kumpulan yang tantangan, tuliskan nama, detail dan tarikhnya lah, tarikh you all hantar. Itu saja. Nanti saya attachkan lah ini Alright, next. Okay, save. Okay, this is for tadi untuk report dah Okay, untuk video ni, apa yang dalam video ni mesti kena based on laboratory video will be based on the schedule set by lecturer. So tadi kita tengok dah kumpulan 1 kena buat video apa, laboratory dan equipment. So kena terangkan lah berkaitan tentang apa-apa saja equipment yang ada kat dalam makmal tu, kena terangkan. Okey, yang kita guna lah yang kita guna. Video must kreatif, kurang daripada 7 minit lah. The video must show the student appearance to show the commitment for every student. So mesti kena tunjukkan appearance to show the commitment setiap pelajar tu macam mana. Dalam video tersebut mesti kena ada CEDS logo, title of project, name, kod subjek kita, section berapa, matrik number, dan semua nama pensyarah ini
right learning outcome. Setiap satu video tu mesti kena ada learning outcome. Setiap contoh tengok video saya mesti kena ada learning outcome. Apa hasil dapatan daripada video yang you buat tu. So kena maklumkan. Okay, describe regarding the content the project task lah. So task apa yang adik-adik kena buat apa. So kena maklumkan secara detail lah. Okay, your task to make a video less than 7 minutes lah untuk yang laboratory video, dan procedure test upload di dalam YouTube. Lepas tu submit di dalam YouTube link dalam bentuk PDF document, add author system group activity laboratory video, hantar sebelum 23 hari bulan 12 2021 jam 5 petang. Okay, dan ni tengok ni pengagihan ni lah. Ini yang you all kena buat video. Untuk yang ni group 2 kena buat WCAT test, group 3 kena SIF analysis cost aggregate, group 4 kena buat SIF analysis of fine aggregate, workability group 5, group 6 rebound hammer test, group 7 density of a brick lah. Okey, ini adalah list of lecturer dan technician. Okey, Dr. Muhammad Azim akan mengajar section 3, 4. Haji Amir akan mengajar pada section 7 dan 8. Okey, termasuk makmal. Okey, Dr. Azim akan ajar makmal saja. Okey, technician Encik Hazri akan ajar yang jaga bengkel teknologi konkrit kita. Okey, Dr. Hayati akan mengajar lab dan juga kuliah bagi section 5 dan juga 6. Okay, Puan Aslida akan mengajar bagi laboratory bagi section 2, dan saya akan mengajar bagi saya section 2, 3, 4 dan lab saya akan ajar section 1. Okay, sorry. Okay, jom kita pergi kepada project report 10% dan juga project presentation 5%. Okay, project report ni, nama project report adalah New Construction Material Report. Okay, every week lecturer saya akan tanyakan performance setiap satu grup berkaitan tentang project report adik-adik, dan submission this report dan juga video adalah sebelum 23 Disember 2021. Okay, so macam mana reportnya, macam mana dia punya arahannya? Okay, mari saya tunjuk arahan bagi kita punya project ni ya. Sekejap ya. Mana arahan ni? Okay, this project. Okay, instruction dulu. Okay, instructionnya ini adalah dipanggil sebagai project problem based learning. Okay, bagi new construction material and technology. Okay, yang pertama adik-adik group ni kita dah ada dah. Group yang buat eksperimen kat makmal tu adalah group yang you sekarang. So kalau 4 orang, kalau 3 orang lah. Okay, so brainstorming anything that need to set up yang maksudnya daripada projek adik-adik tu. Sekejap saya rasa saya kena tunjukkan dulu. Okay, saya kena tunjukkan dulu. So untuk projek ni adalah ni pembahagian saya dah bahagikan. Session 1 akan iaitu Afiq Afzal, Adib, Alif, Nur Tijani ni akan buat fiber reinforced concrete. Session 1 lagi. Grup 2 adalah Azizul, Esta dan sebagainya adalah smart concrete. So boleh tengok nama adik-adik masing-masing. Ini adalah pembahagian session 2 ni. Ini adalah session, tadi session 1. Ini adalah session 2. Ini adalah pembahagian bagi setiap grup projek adik-adik. So kena buat bersama-sama. Disama dengan grup untuk yang buat eksperimen juga. Saya tak nak bagi pening kepala lah. Okey, tak apa. Kita settlekan dulu untuk projek ni. Okey, mari kita tengok kita punya arahan. Okey. So kita brainstorming anything that need to set up ni kita dah ada dah kan. Everybody should be function. Okey. Setiap satu function, contoh adik ni this new construction material. So adik-adik ni adalah satu company. So mesti kena ada CEO, mesti kena ada penolong CEO, pengarahnya siapa, yang bahagian supervisornya siapa. So 4 orang tu, so bahagi-bahagikanlah tugas. So macam kita berlakon lah. Dalam report tersebut kena ada macam tu lah. So each company should find out one topic. So tadi kan contoh kita dah bagikan kumpulan, kita dah bagi dah tajuk ni. So kena buatlah contoh kumpulan grup 1 contoh tadi. Fiber reinforced concrete. So dia kena dalam report tersebut kena terangkan berkaitan tentang fiber reinforced concrete. Apa dalamnya? So apa yang kena adik kena buat?
Adik-adik kena buat report dan juga present your finding through video presentation. So kena buat dua lah. Satu, report dan juga kena buat video presentation. Okey. Report guideline. Dia mesti dalam bahasa Inggeris. Okey. Cara penulisan adalah Times New Roman 12, size 12 ataupun Arial size 11 using 1.5 spacing. Okey, ni semua tengok kat sini. Lecturer name mesti kena ada nama. Dan pages, maximum pages report 15 pages lah. Tak boleh lebih lah. Okey, apa yang ada dalam report? Yang pertama, introduction. So, terangkanlah briefly introduce the topic and introductory paragraph 0.5 lah markahnya. Material properties, physical, mechanical properties, okey 1.5. Macam mana cara pembuatannya, proses, prosedur. Macam you ni sebuah satu company yang membuat manufacture that properties. Macam gitu. So you kena that material lah. So you kena buat macam mana prosesnya, sebab you pakar dalam tu, so you kena buat mendengar macam tu. Prosesnya macam mana, discussion terangkan, conclusion juga dan juga conclusion. Reference mesti kena ada, appendix mesti ada, dan documentation. Kena cantik-cantik lah susun tu, betul-betul mengikut format yang bagus. Okay. Dan semua total bagi report ni adalah 10 markah. Video presentation ni adalah, ini cara dia. Okay, dalam video presentation mesti kena terangkan lah based on your project, your knowledge. Okay, video mesti kreatif. Tak boleh lebih daripada 7 minutes. Okay, video mesti show the student appearance, to show the commitment of the every student. Mesti kena ada sebab kita nak bagi markah individu. Okay, compulsory dalam video mesti kena ada apa ni, boleh tengok. Dan dalam video juga mesti kena ada nama lecturer dan describe regarding the content the project project task. Dan report dan video ni kena hantar macam saya cakap tadi. Report dan video kena hantar, submission report dan video kena hantar sebelum 23 Disember. Okay, boleh? Alright, okay, next. Mari kita tengok rubrik. Apa yang kita tengok di dalam rubrik pemakahan ni. Okay. Dalam rubrik pemakahan ni, okay, sekejap kita tengok kat sini. Okay, kat sini adalah rubrik pemakahan bagi presentation dan juga report. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, project PBL report ni, okay, apa yang ada semua kat sini lah. Kalau 5 markah, nak 5 kena betul-betul mematuhi apa yang ada dalam ni. Okey, tengok yang discussion ni saya boldkan kat sini. Explain regarding the benefit for sustainable construction and future recommendation. Contoh materi yang adik-adik kena explain kan tu. So kena bagi tahu apakah sustainability construction yang boleh digunakan dan future recommendation untuk kita menguatkan supaya dapat lagi baik produknya tu. Macam gitu. Okay, next adalah video PBL. Ni video. Okay, macam mana dalam konten kena cantik, mesti kena kreatif dan juga berkualiti. Sama juga yang tu dia kena upload di YouTube, masukkan link saja, PDF saja. Okay, dan individual oral presentation. Ni pun kena tengok. Sebab tu dalam video tersebut kena ada appearance adik-adik. So mungkin lepas ni ada sesi Q&A session. Bergantung kepada pensyarah masing-masing lah ya. Alright. Settle untuk yang project. Okay, bagi presentation dan juga report. Okay, ni pembahagiannya. Okay, so last kali iaitu final exam 40%. So dalam final exam 40% ni adik-adik kena jawab semua soalan. Dia terbahagi kepada part A dan juga part B, iaitu objektif 40 soalan. Okay, dia cover bagi chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan 40 soalan ni lah. So kena study semualah. Dan untuk subjektif kita akan cover 2 chapter, iaitu chapter 2 dan juga chapter 3. 2 soalan tetapi 40 markah. So total adalah 80 markah, tetapi kita akan dan kita akan averagekan akan menjadi 40 markah keseluruhannya. So 60 markah continuous assessment, ini adalah 40 markah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Okey. So, kita jumpa lagi untuk next session. Bye semua!